Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berhormat Datuk Seri Dr. Ilham Baba, Menteri Kesihatan Malaysia. Seterusnya, ahli-ahli daripada media, terima kasih atas kehadiran pada sidang akhbar mingguan. Pertamanya, saya ingin umumkan seperti biasa, bilangan yang telah mendaftar adalah 9,701,660, iaitu 40% daripada penduduk, dan vaksin yang telah diberi, dos pertama adalah 905,683, dan lengkap suntikan kedua-dua dos adalah 563,350. Secara keseluruhan adalah 1,469,033. Untuk status pelaksanaan setakat ini, status fasa 2 PIK, jumlah keseluruhan adalah yang berdaftar adalah 2,977,175, dan jumlah yang telah divaksinasi sejak 19 April adalah 203,871, dan kini semua negeri telah pun menggerakkan fasa 2 dengan jumlah 60 PPV awam yang telah diaktifkan di seluruh negara. Jadi fasa 2 sudah pun bermula di setiap negeri. Saya serah pada Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Adam. Ya, terima kasih Yang Berhormat Menteri Mufti YB Khalid Jamaluddin. Pada hari ini saya akan menyatakan laporan daripada Kementerian terhadap kes-kes yang berlaku pada minggu EPID ke-17, iaitu daripada 25 April hinggalah 1 Mei, iaitu semalam. Untuk COVID-19 case indicator, kes harian sehingga 1 Mei 2021, kumulatif kes yang telah direkodkan ialah sebanyak 411,594, dan untuk kes yang direkodkan pada minggu EPID ke-17 iaitu sebanyak 21,342 cases, yang mana purata untuk seminggu ialah 3,049 kes sehari. Ini menunjukkan terdapat peningkatan jumlah kes, iaitu dari minggu ke-16 ke 17 sebanyak 22.7%. Jadi kita telah melihat bahawa sejak minggu 5, iaitu sejak EPID week ke-12, terdapat peningkatan observed case. Untuk active case, seperti saya maklumkan tadi, pada 1 Mei direkodkan 29,631 active case pada hari itu. Yang ini meliputi ataupun represent 7.2% total cumulative case reported. Dan seperti saya maklumkan tadi, 380,442 case telah pun sembuh, yang represent 92.4% jumlah kesembuhan. Untuk kematian, direkodkan 1,521 deaths atau kematian, yang mana fatality rate ataupun kadar kematian menunjukkan 0.37% pada 1 Mei, dan average untuk 14 hari, average 14 kematian sehari untuk minggu EPID week 17, iaitu 95 kes kematian telah direkodkan. Untuk itu terdapat penambahan berbanding EPID week ke-16 sebanyak 69.6% kadar kematian. Dan kadar kematian telah dilihat atau diperhatikan terdapat kenaikan sejak minggu ke-12 EPID. Untuk ICU case, ini ada berita telah pun kita rekodkan pada 1 Mei 337 ICU case direkodkan, dan untuk minggu ke-17 308 average per day, iaitu 25.2% kenaikan ICU compare kepada minggu EPID ke-16. Dan kes-kes yang memerlukan life support atau ventilation direkodkan pada 1 Mei 176 kes ICU memerlukan ventilator, di mana pada minggu 17 147 average case require ventilation. Ini menunjukkan terdapat peningkatan berbanding minggu ke-16 sebanyak 38.7%. Dan begitu juga peningkatan observed case untuk ventilation sejak
6 minggu lepas ada peningkatan, iaitu minggu epic ke-11. Untuk testing capacity, negara kita telah pun merekodkan pada 1 Mei 9,482,220 total COVID test telah dibuat. Untuk minggu epic ke-17, average 68,670 test diuji sehari, di mana pada minggu ke-17 epic 48,688 ujian telah dilaksanakan. Ini berbanding dengan epic week ke-16 sebanyak 4.2% penambahan ujian COVID-19 test. Dan untuk positivity rate pada minggu ke-17 epic 4.4%. Dan untuk R value pada 1 Mei kita merekodkan bahawa R value ialah 1.10, dan pada minggu ke-17 epic telah ada penurunan 0.1% daily record of RT value. Jadi pada 3 April 2021 sehingga sekarang kita lihat bahawa constantly dia berada di atas 1.0. Dan RT value ini atas 1 bermakna the potential for continual transmission of SARS-CoV-2 dan resurgence of cases. Dan untuk kluster direkodkan 1,669 kluster kumulatif pada 1 Mei, di mana aktif kluster ialah sebanyak 395, dan dia ada peningkatan sebanyak 12.2%, iaitu 43 kes peningkatan kluster aktif, dan juga terdapat 26.5% ataupun 18 kes new cluster pada minggu ke-17. Untuk itu 25 ataupun 29.1% new cluster daripada komuniti, 24 cluster ataupun 27.9% daripada sektor pendidikan, 24 kes ataupun 24 cluster ataupun 27.9% daripada workplace, tempat kerja, 7 ataupun 81% daripada aktiviti keagamaan, 3 kes, 3 cluster ataupun 3.5% daripada tahanan, dan juga 3 cluster iaitu 3.5% daripada high risk group. Untuk itu beberapa pengumuman telah dibuat terhadap movement control order. Terdapat 87 lokaliti adalah diletakkan di bawah EMCO ataupun Enhanced Movement Control Order pada 1 Mei. Saya sebutkan di sini 38 lokaliti di Sabah, 21 lokaliti di Sarawak, 7 lokaliti di Kelantan, 14 lokaliti di Pahang, 2 lokaliti di Terengganu, 1 lokaliti di Melaka, Johor, Selangor dan Negeri Sembilan. Dan sebagai tambahan, terdapat 15 lokaliti adalah diletakkan di bawah MCO ataupun PKP, iaitu 3 lokaliti di Sabah, 6 lokaliti di Pahang, 5 lokaliti di Kedah, 1 lokaliti di Johor. Dan Raub Distrik ataupun daerah Raub diletakkan di bawah CMCO. Kelantan diletakkan di bawah White State MCO ataupun PKP. Untuk Selangor, Johor, Lepsuan, Kuala Lumpur, Penang, Sarawak, Sabah setakat ini masih lagi CMCO. Dan untuk Perlis, wilayah Putrajaya, Labuan, Kedah, Negeri Sembilan sebahagian, Melaka, Perak, Terengganu, Pahang adalah di bawah RMCO. Dan saya ada senaraikan tempat-tempat yang kita ada AMCO dan CMCO ataupun PKP. Dan akhir sekali, program yang berkaitan dengan vaksinasi apa yang telah pun dinyatakan oleh Orang Yang Berhormat Mufti. Sebelum itu, genome sequencing, iaitu kita telah pun mengesan satu varian daripada India di pintu masuk antarabangsa pada 24 hari bulan 3 yang lepas. Satu kes telah pun terkesan di pintu masuk antarabangsa, iaitu B16171, iaitu seorang nasional India yang datang ke negara kita dan telah pun di kuarantin 14 hari dan telah kita pantau setakat ini. Untuk varian-varian seperti varian South Africa, varian UK, Nigeria, ada sebanyak 48 South African varian telah dikesan, 8 varian UK B117 dan 2 kes varian Nigeria B1525. Untuk itu detail tentang variant of concern ada kita serahkan kepada wartawan. Terima kasih. Okay, questions?
Setakat ini boleh dapatkan penghantaran bekalan vaksin dan kepada Datuk Seri Dr. Adam Bagus. Soalannya, kita tahu sekarang ni kes COVID-19 semakin meningkat, juga galaknya juga program daripada Kementerian Agensi lain membuat program. Jadi pandangan daripada KKM, adakah patut sekiranya program-program yang tidak mendesak ini ditangguhkan buat sementara waktu, termasuk juga majlis sosial? Terima kasih. Ya, stok vaksin yang kita ada untuk digunakan adalah sebanyak 1,971,450 dos. Kita akan dapat dalam minggu ini antara 5 hingga 7 Mei 3 lagi penghantaran bekalan daripada Pfizer sejumlah 258,570 dos. Pada hari Rabu kita akan dapat penghantaran 191,880 dos. Khamis 6 Mei 59,670 dos, dan Jumaat 7 Mei 7,020 dos. Dan kita juga sedang menunggu penghantaran daripada kilang Pharmaniaga bagi vaksin Sinovac yang dibotolkan di Malaysia. Itu pun akan mula pada bulan ini. Ya, untuk program-program seperti gathering, perhimpunan dan mesyuarat yang melibatkan ramai, kita telah tetapkan di bawah garis panduan SOP untuk negeri yang dikenakan PKPP boleh laksanakan program mengikut kapasiti 100% dengan ada penjarakan fizikal. Untuk negeri PKPB ataupun bersyarat, kita perlu 50% of the capacity sesatu tempat. Dan juga negeri yang mengadakan yang dikenakan PKP tidak boleh diadakan apa-apa gathering atau social event, termasuk mesyuarat. Walaupun lately ataupun kebelakangan ini pendekatan yang kita ambil untuk melihat kepada PKP bersasar, dan antara faktor yang telah pun dilihat perlu kita melaksanakan beberapa pembaharuan daripada segi kapasiti dan juga gathering serta mesyuarat. Terdapat peningkatan kes yang mendadak dalam tempoh singkat beberapa minggu yang lepas, dan kadar positiviti yang tinggi melebihi 5% di kalangan yang kita menguji COVID-19, dan jumlah sporadik yang tinggi melebihi kluster, iaitu 76% sporadik, the rest is cluster. Dan bilangan kes yang serius, teruk, termasuk kematian yang tinggi dalam tempoh singkat. Maka kita telah pun mencadangkan supaya kita tidak mengadakan gathering ataupun social event, termasuklah sektor keagamaan serta yang melibatkan tempat-tempat yang telah pun kita isytiharkan sebagai PKP. Okey, ada lagi soalan di sini dulu sebab ada link problem. Ya. Oh ya, di sini. Ya, silakan. Saya ada satu soalan untuk YBKJ. Setakat ini untuk fasa kedua yang melibatkan warga emas dan golongan rentan, boleh bagi tahu sejauh mana progresif dia, terutama sekali golongan-golongan emas yang berada di kawasan luar bandar, atau macam mana dari segi kesedaran mereka untuk divaksin dan juga pendaftaran. Terima kasih. Ya, terima kasih. Bagi fasa 2, bagi fasa 2 kita lihat bahawa jumlah warga emas, jumlah keseluruhan adalah 30% daripada sasaran kita. Saya rasa warga emas dalam 40%, tak nak keluar dalam dashboard ni. Cuma kita dah mula dengan semua negeri dah menggerakkan fasa 2 dengan jumlah 60 PPV yang saya sebutkan tadi, dan kita dah sampai 203,871. Saya dapati bahawa daripada laporan yang kita terima, sebahagian bukan sebahagian besar, semua negeri telah pun memulakan vaksinasi terhadap warga emas, dan dia ikut umur. Kita mula dengan warga emas yang lebih tua, dan sekarang ini dia mula turun, ya. Jadi sebagai contoh, di negeri Selangor saya difahamkan dah masuk usia 70-an, mula 90-an, 80-an, sekarang dah mula pada 70-an. It's going well, progressing well.
Hello, saya soalan untuk IDKJ. Kita tahu untuk kerajaan negeri Sarawak telah tolak AstraZeneca, tapi untuk rakyat negeri Sarawak yang masih mahu mohon untuk AstraZeneca, ada peluang tak? Dah kerajaan negeri Sarawak tolak, macam mana saya nak bagi kat rakyat Sarawak yang nak AstraZeneca? Dah dia sendiri tolak lah. Ya. Tapi saya harap kerajaan negeri Sarawak dapat timbangkan semula, sebab semalam kita tengok keyakinan terhadap AstraZeneca sangat-sangat baik sekali, ya. Dalam tempoh masa tak sampai 3 jam 260,000 slot temu janji bagi AstraZeneca habis, ya. Dan kita terpulang kepada kerajaan negeri Sarawak, sekiranya mereka buat keputusan untuk terima vaksin AstraZeneca selepas keyakinan yang ditunjuk oleh rakyat semalam, saya terbuka untuk buka di Sarawak. Soalan kepada Dr. Syarifah. Ya. Ratio dalam sehari berapa pesakit masuk ke ICU dan apa langkah jangka pendek dan jangka panjang kerajaan apabila penggunaan katil semakin mencapai tahap 100% penggunaan? Adakah akan dibina hospital medan atau PKRC khusus untuk COVID di negeri terjejas teruk terutama Kelantan? Dan soalan kedua, dengan peningkatan penggunaan fasiliti kesihatan seperti pembukaan PKRC dan kemungkinan tambahan was untuk rawatan COVID, bagaimana keadaan kaki tangan kesihatan? Adakah sudah digerakkan kini pengambilan kaki tangan daripada jabatan kerajaan lain untuk jadi frontliner KKM seperti diputuskan ketika awal darurat dahulu? Terima kasih. Untuk kategori 4 dan 5, iaitu kes-kes yang perlu dirawat di hospital, untuk makluman Januari kita ada data iaitu 6.7%. Untuk Februari peningkatan sehingga 26.2%. Untuk March 17.2%, April 35.2%, Mei 35%. Hanya bulan Mei setakat semalam ada peningkatan untuk peratusan pesakit-pesakit COVID-19 kategori 4 dan 5. Itu mereka diletakkan di hospital sama ada di pusat tempat rawatan kritikal ataupun di ICU. Sehingga kini kita dapati bahawa keperluan untuk kita mengadakan hospital medan seperti di Tawau, ada keperluan iaitu di Sarawak dan juga di Kelantan. Jadi kita sedang berbincang dengan Kementerian Pertahanan supaya pihak Kementerian Pertahanan boleh mewujudkan hospital medan, di mana hospital medan ini dia bermaksud untuk meletakkan kes-kes non-COVID, supaya bebanan dalam hospital yang terjejas kerana kes-kes COVID dapat dikurangkan dan dapat juga menambah jumlah kes-kes COVID di hospital, terutama sekali untuk critical bed, iaitu di ICU dan di kes ward critical. Untuk kaki tangan tambahan, ya, kita sudah mobilize sempena darurat ataupun bermula 11 Januari yang lepas. Kerajaan telah pun mobilize agensi pembekal kepada agensi penerima, iaitu agensi penerima KKM, agensi pembekal ialah daripada agensi daripada kementerian lain. Telah pun kita mobilize selama 8,000 petugas satu negara. Dan untuk yang waktu yang terkini, Sarawak dan juga Kelantan, kita telah mobilize hampir 800 petugas ke Sarawak. Dan untuk Kelantan kita telah pun membuat deployment dalaman ataupun di mana pergigian, iaitu di mana petugas-petugas daripada Jabatan Pergigian digunakan, dan juga kita telah pun menggunakan pelatih-pelatih ataupun petugas-petugas di ILKKM, iaitu Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia, yang mana mereka juga expert dalam menguruskan kes-kes COVID-19 di ward-ward kritikal dan ICU. Telah kita membalaskan. Untuk tambahan petugas, KKM telah pun mendapat kelulusan untuk menambah 11,000 petugas di semua disiplin dalam KKM, dan sedang giat diusahakan supaya penambahan tersebut dapat dilaksanakan. Dia tidak ada Zoom link, jadi mereka tengah hantar melalui WhatsApp. Mobi boleh bacalah soalan, kita boleh jawab. Okay, this is from Ross Reuters. Given the rise in cases and the arrival of the Indian variant of COVID, is there a possibility that we might be seeing a surge similar to the one in India? And if so, is the government recommending further restrictions or lockdowns? Ya,
We had detected one variant in our pintu masuk antarabangsa dan setakat ini kita hanya ada varian-varian daripada South Africa dan UK. Saya maklumkan di sini South Africa ada 10 kes di Perak, 10 kes varian South Africa di Kelantan dan 7 kes varian South Africa di Selangor. Untuk varian daripada UK, kita ada 2 kes tempatan di Selangor dan satu yang kita terpanjat ialah satu kes di Sandakan Sabah di mana tidak ada epic link langsung dengan transmission dari luar negara. Yang ketiga ialah varian daripada negara India. Untuk varian BUI daripada negara India iaitu B1617 1+1, kita telah pun mengadakan langkah penutupan transport air transport daripada India ke negara kita pada 28 hari bulan April yang lepas. Dan setakat ini kita tidak membenarkan mana-mana rakyat negara India untuk memasuki negara kita. Dan pencegahan dan kawalan yang kita laksanakan tersebut setakat ini tidak menjaskan keupayaan Kementerian Kesihatan dan juga government kita untuk memastikan bahawa kluster-kluster yang disebabkan oleh varian-varian yang dikesan ini meningkat. Walaupun pemantauan dan juga kepatuhan kepada SOP dan juga peningkatan jumlah penguatkuasa yang perlu dijalankan di lapangan sangat perlu untuk memastikan bahawa varian-varian ini tidak berkembang dan juga kes-kes sporadik dapat kita kesan melalui teknologi-teknologi untuk melaksanakan PKP bersasar ataupun PKP di setengah daerah yang mana insiden rate kita dapati telah pun direkodkan. Untuk itu kita sentiasa memberi penekanan terhadap varian-varian yang mungkin mencetuskan double mutation ini masuk negara kita. Okay, next from BFM, question to Wali Khairi. The theme of this question is vaccine inequity concerns surrounding AstraZeneca. Only in urban Selangor and KL some have brought it up. Also, only those with mobile phones or data can access this booking, and it turned out to be a sort of Hunger Games fight to get the slot, which raises questions on why we have to resort to this method of distribution and the inequity of it. Any comments on this question? Well, first of all, I dispute the characterization of what BFM has said just now. The whole reason for having the opt-in for the AstraZeneca vaccine was due to the vaccine hesitancy towards this particular brand of vaccine for COVID-19. And this was seen in 8,000 cancellations of the vaccination registrations in MySejahtera when we announced the use of AstraZeneca in the National Immunization Program. And the numbers of cancellations were rising. And this resulted in JKJAB deciding that we should carve out the AstraZeneca from the mainstream National Immunization Program and to have this opt-in program instead. After we announced the carve-out and the opt-in program for AstraZeneca, about 80% of people who cancelled their registration on MySejahtera re-registered for their vaccination appointment. And this is data that we have showing how there was vaccine hesitancy. Yes, maybe 7,000, 8,000 people, not a significant amount in the 9 million people that registered, but we noticed that even people showing up to their appointments started to drop off after the announcement for the AstraZeneca vaccine to be included in the National Immunization Program. So we decided to carve this out, principally because of the issue of vaccine hesitancy, and to show that it can be an opt-in, on a voluntary basis. And I'm pleased that 260,000 appointments were taken up within 3 hours. We are looking to expand this program because we have more AstraZeneca vaccines arriving, both from the COVAX facility as well as from AstraZeneca itself. We will continue to maintain it as an opt-in voluntary program under the National Immunization Program. But of course, for the first program that we launched yesterday,
This was restricted to KL and Selangor, and we wanted to do it online. However, I do understand that this presents challenges for people who do not have access to the internet and access to the website. So going forward in designing the further rollout of the AstraZeneca program, opt-in program, we will take into account people who are unable to access the website, and we will reach out to our community clinics to ensure that we can offer this on a voluntary basis to people who may not have access. This is just the first batch of AstraZeneca. Yeah, we just wanted to try to see whether or not there would be demand, and we wanted to do it as quickly as possible. But of course, as we expand the AstraZeneca opt-in voluntary rollout, we will take into consideration issues of vaccine equity. Question from Kudlu to Dr. Arham, Dr. Sir Arham. Why was there an increase in severe COVID-19 cases, stage 4 and stage 3 and 4 over the past 2 months? Is it because of late detection or late presentation? Or why higher? Found SDMC's justification to vaccinate their hospitality staff ahead of high-risk groups was that Sinovac was not safe for the elderly, which is contradictory to the federal government's decision who said it can be used. Was it a mistake of Pahang, or is it Sinovac no longer being used for those above the age of 60 and with comorbidities? Ya, biar minta saya detailkan sedikit soalan daripada Kod Blue. Saya telah jawab tadi berkenaan dengan stage 4 and 5. Saya ulang balik. Jadi berdasarkan kepada capaian data daripada simulasi perkhidmatan hospital kita di KKM, peratusan bilangan pesakit kategori 4 dan 5 dari bulan Januari hingga April adalah sebanyak 6.7% Januari, 26.2% Februari, 17.2% Mac, 25.2% April. Analisa ini menunjukkan peningkatan peratusan bilangan pesakit COVID dari kategori 4 dan 5 di hospital. Peningkatan ini jelas juga dibandingkan dengan peratusan kategori 4 dan 5 pada penghujung tahun 2020 yang lalu, di mana kemasukan untuk kategori pesakit hospital adalah sebanyak 5.6% sahaja. Pecahan peratusan pesakit bagi kategori 4.5 telah saya maklumkan tadi. Data kemasukan pesakit COVID-19 ke unit rawatan api ataupun ICU mengikut kategori semasa kemasukan hospital telah menunjukkan peratusan yang tinggi di kalangan pesakit kategori 4 dan 5, iaitu 86.5% pada bulan Januari 2021 sehingga 94.2% pada awal Mei 2021. Ini menunjukkan bahawa terdapat peningkatan pesakit tenat, iaitu kategori 4 dan 5 yang datang lewat untuk mendapatkan rawatan di hospital. Saya nak sebutkan faktor menyumbang kepada kelewatan. Ini adalah berkemungkinan berkaitan dengan varian virus baru yang sedang melanda dunia pada ketika ini. Dan varian ini dipercayai lebih agresif dan manifestasi klinikal serta kesan komplikasi COVID-19 juga lebih serius. Namun kita sedang mengkaji perkara ini. Dan pemerhatian klinikal juga mendapati terdapat perubahan dari segi profil pesakit, di mana pesakit dari lingkungan umur kurang daripada 60 tahun yang dulu menunjukkan lebih gejala serius, tetapi hari ini telah menunjukkan gejala yang lebih serius dan kurang menunjukkan respon terhadap rawatan berbanding di awal pandemik lalu. Untuk itu, bagi menangani masalah ini, KKM juga bersama dengan MOSTI, dengan Jawatankuasa Khas Jaminan Akses Vaksin, kita perlu mencapai herd immunity lebih awal. Dan beberapa strategi telah pun YBKJ rangkakan. Pada masa yang sama, kita juga ingin menyeru supaya orang ramai menjalani ujian saringan COVID-19 seawal mungkin apabila bergejala ataupun ada kontak rapat dengan kes positif, supaya kita dapat mendiagnosis dan rawatan awal diberikan serta dapat kita mengeluarkan HSO ataupun House Surveillance Order supaya kita boleh dikuarantin ataupun self quarantine bagi memutus rantaian penularan COVID-19. Walau bagaimanapun, kejayaan untuk menangani gelombang ini hanya tercapai sekiranya kita patuh kepada SOP yang telah pun kita gariskan dan mengamalkan norma baru yang telah pun kita cadangkan. The JKJAV at our meeting on the 6th of April had revised the use of the Sinovac vaccine from
below 60 to above 60, including those with comorbidities. And we stand by the decision of revising the Sinovac vaccine usage based on clinical data and based on the real-world use of the Sinovac vaccines in various countries. Based on the Brazil trials, the secondary efficacy in moderate and severe cases for COVID-19 for the Sinovac vaccine were 83.7% for moderate cases and 100% for severe cases. And based on real-world data, it has shown to be effective for senior citizens. The decision by the Pahang state government to give this to hospitality workers was done before JKJAB had revised its advisory on the use of Sinovac for senior citizens. They made the decision when the JKJAB advisory was still for under 60. We made the decision on the 6th of April. Question from Malaysia Kini. According to the World Bank report, more than 80% of the country's old folks' homes are unlicensed. Will there be any approaches in order to encourage unlicensed operators to come forward for registering their residents? We have already decided and we are working together with the Ministry for Women, Family and Community Development to encourage unlicensed elderly care homes to come forward to register their patients or the elderly staying at those homes for the vaccinations. And we have given assurances that no action will be taken against them during the course of the National Immunization Program, and we encourage them to register themselves with the relevant authorities. Question from Channel News Asia. Will AstraZeneca vaccine be given with interval of 8 or 12 weeks between first and second dose? The AstraZeneca vaccine advisory given at JKJAB is between 4 to 12 weeks, and we have taken note of the advisory from the expert technical working group under Dr. Kalai, and we will make a decision tomorrow on the interval based on 1, efficacy, 2, logistics, and 3, the present spike in the case of COVID-19. This is from NST. Given the success of the sign-up for the AstraZeneca program, does the government plan on moving any other similar drives? Sorry? Given the success of the sign-up for AZ program, does the government plan on holding any other similar drives? Yes, as I mentioned earlier, we have another 1.1 million doses of AstraZeneca should be arriving this month from the COVAX facility, and then we have 610,000 arriving from AstraZeneca itself in June, 410,000 arriving in July, and 1.2 million arriving in August and September. So obviously there is a steady supply of the AstraZeneca vaccine, and based on the success of the bookings yesterday, we will be rolling this out to other parts of the country, and also taking into account the question earlier on vaccine equity to ensure that this can be made available to those who do not have access to the website or to MySejahtera. So, follow-up question from NSD. On the vaccine hesitancy within the community which necessitated the AstraZeneca sign-up initiative, does the government have the demographics involved? Who makes up the majority of this vaccine hesitant group? Urban, rural, or elderly? What measures are they taking to change their minds? Yeah, we will do a deep dive on the cancellations of the MySejahtera, for instance, and we'll update the public on some of the analytics that we draw from that deep dive to ensure that we can communicate this better. But I do want to stress one thing, is that while we do our best to communicate, we don't want to interrupt the National Immunization Program. We want to ensure that the existing National Immunization Program that's utilizing Pfizer and Sinovac proceeds smoothly.
And we noticed, as I mentioned earlier, the cancellations as well as people not showing up for their appointments was something that concerned us greatly. And that's the reason why we carved out the AstraZeneca vaccine from the mainstream of the program. There comes a stage where science, however expertly communicated and easily communicated to the public, cannot keep pace with conspiracy theories. And that's why the government decided to ensure to preserve the smooth flowing implementation of the mainstream NIP and to carve out the AstraZeneca for those who want it. No questions. Okay. Can I just, one last matter? Yeah. I just want to say, this is just to answer the issue of kadar vaksinasi. Saya nak menyatakan bahawa bukan soal kadar vaksinasi yang rendah, cuma bekalan vaksin, ya, penghantaran bekalan vaksin yang ikut jadual. Ada tanggapan di luar sana selepas kejayaan tempahan AstraZeneca bahawa kalau diberi peluang semua nak divaksinkan awal. Saya faham, ya. Bukan soal kita tak nak bagi orang ramai mendapat vaksinasi cepat. Isunya adalah bekalan, ya. Setakat hari ini kita dah terima 1,938,000 dos daripada Pfizer dan juga daripada Sinovac dan juga AstraZeneca. 1,938,660. Jumlah yang telah pun kita suntik adalah sejumlah 1,453,382. Jadi ini menunjukkan kadar utilization, kadar penggunaan 75%, utilization rate of 75%. 25% tu kita simpan sebab kita ada appointment dan kita susun appointment tu berdasarkan kepada jadual penghantaran, ya. Kalau kadar utilization rate tu 10%, okeylah, fair. Then it's very very slow, but our utilization rate is 75%. Then we're going to push it up all the way to 80%, ya, selepas raya nanti. Sebab sekarang ni berlaku kekangan disebabkan kes-kes COVID yang meningkat, kekangan tenaga kerja dan sebagainya. Dan kita sebagai contoh untuk AstraZeneca, ya, untuk pusat pemberian vaksin AstraZeneca, kita dah bawa masuk klinik-klinik swasta untuk mengendalikan PPV AstraZeneca, ya, di bawah Protect Health, anak syarikat Kementerian Kesihatan Malaysia telah lantik kualitas BP Healthcare, UNI, QMed dan City Health Group sebagai GP yang akan mengendalikan PPV AstraZeneca. Jadi sekarang ini kita ramp up tenaga kerja, bukan hanya staf KKM tetapi juga sektor swasta, GP swasta yang akan terlibat. Jadi utilization rate kita 75%, ya. Maknanya bila dah sampai, kita akan terus gerakkan vaksin itu untuk disuntik masuk dalam lengan penduduk di Malaysia, ya. Tidak ada soal kita simpan vaksin dan sebagainya, ya. Itu saya nak jelaskan. Ya, untuk berkaitan dengan kluster rentas negeri, ya. Jadi kerajaan telah pun mengesan bahawa sejak April 2021 sebanyak 13 kluster rentas negeri dikesan. Saya bacakan nama kluster-kluster tersebut, iaitu kluster Kabu di negeri Kedah, negeri asal datang dari Pulau Pinang. Kluster Taman Malim Jaya, negeri yang terlibat Melaka, negeri asal transmisi rentas negeri Selangor. Kluster Jalan Gapang, negeri asal Negeri Sembilan datang ke Melaka. Kluster Taman Rakyat di Terengganu datang dari Sabah. Kluster Kampung Domis di Kelantan datang dari Selangor. Dan kluster Kampung Bunut Sarang Burung berlaku di Kelantan datang daripada wilayah Kuala Lumpur. Untuk kluster Bunut Sarang Burung ni dia berkaitan dengan varian South Africa yang dikesan di Kelantan baru-baru ini. Untuk kluster Seri Kuantan dia berlaku di Pahang datang dari wilayah Kuala Lumpur. Kluster Pengkalan Batik dia berlaku di Melaka datang dari Selangor. Kluster Taman Cangkat dia berlaku di negeri Perak datang dari Selangor. Kluster Jalan Kesidang, Kota Shah Bandar dan Air Budi berlaku di negeri Melaka datang dari Perak, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Selangor. Dan kluster Jalan Emas berlaku di Melaka datang dari Selangor. Untuk itu aktiviti rentas negeri tidak akan dibenarkan sehingga 17 hari bulan 5
sehinggalah pengumuman yang seterusnya akan dimaklumkan. Dan untuk subcluster kategori ataupun kategori subcluster community, berdasarkan daripada jumlah kes yang kita perolehi, dia datang daripada kontak rapat atau kontak keluarga. Ada yang berlaku di majlis keumumian, majlis kerajaan, majlis perkahwinan, sambutan perayaan, majlis kesyukuran, majlis tunangan juga direkodkan, dan juga banjir. Selain daripada apa yang berlaku di Sarawak, iaitu aktiviti yang berlaku di rumah panjang seperti gotong royong, aktiviti perkebumian dan juga aktiviti kemasyarakatan. Untuk itu, aktiviti ataupun kegiatan lintas negeri masih kita kekalkan untuk tidak diadakan sehinggalah 17/95 dan juga sehingga tarikh baru diumumkan. Terima kasih.